Baik, bismillah. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Terima kasih tuan-tuan. Hari ini kita sambung untuk siri seterusnya, siri Al-Quran bercerita. Kita masuk kisah Nabi Yusuf AS bahagian kelima, dominasi Yusuf, topik hari ini. Jom kita recall. Rujukan Al-Quran tentang kisah Nabi Ishaq, Yaqub dan Yusuf adalah seperti yang tertera. Cuma kita nak fokus Nabi Yusuf banyak. Yang mana Nabi Yusuf banyak kisahnya dalam surah Yusuf. Siapa Yusuf? Jom recall. Bila kita semak jalur Nabi Yusuf AS daripada Ibrahim, maka Nabi Ibrahim AS ada dua orang anak yang penting itu, Ismail dan Ishaq. Daripada keturunan Ishaq datangnya Nabi Yaqub. Kemudian Yusuf adalah anak yang ke-11 daripada 12 orang adik-beradik anak Yaqub AS. Jadi dari segi nasab, Yusuf adalah Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim AS. Sekarang tuan-tuan, jom kita recall kronologi hidup Nabi Yusuf AS. Sebelum topik terakhir minggu lepas, Bunyamin ditahan di Mesir. What's happened before that? Maka tuan-tuan, semua kisah Yusuf ini bermula dengan Yusuf bermimpi. Bila Yusuf mimpi, Yaqub ayah dia minta mimpi itu dirahsiakan. Kemudian abang-abang Nabi Yusuf buang Yusuf masuk dalam telaga. Komplot. Kemudian Yusuf dijual oleh abang-abang dia kepada rombongan musafir. Lepas tu rombongan musafir itu bawa Yusuf pergi ke Mesir. Sampai dekat Mesir, Yusuf dijual pula oleh rombongan musafir itu kepada Al-Aziz Mesir. Kemudian Yusuf digoda oleh isteri Al-Aziz. Lepas itu digoda pula oleh para perempuan Mesir. Kemudian Yusuf dipenjara buat satu tempoh. Kemudian Yusuf mentadbir mimpi Raja Mesir. Lalu kes Yusuf dibuka. Lalu dibicarakan oleh Raja Mesir tersebut. Setelah dibicarakan, bebas. Yusuf bebas, didapati tak bersalah. Dilantik menjadi orang kanan kepercayaan. Lantik jadi menteri yang jaga perbendaharaan. Menteri Kewangan lah mudah. Kemudian, abang-abang Yusuf datang beli bekalan makanan dari Mesir. Yusuf merangka strategi. Lalu abang-abang Yusuf pun datang semula ke Mesir untuk membawa Bunyamin. Yusuf rancang strategi supaya abang-abang dia datang semula. Dan benar abang-abang dia datang semula untuk, dan kali kedua ni datang bawa Bunyamin. Kemudian Yusuf merangka strategi baru. Lalu strategi baru itu untuk tahan adik dia Bunyamin. Dan kelas yang lalu berakhir dengan berjayanya Yusuf menahan Bunyamin. Baik, jom recall. Apa tujuan abang-abang Yusuf pergi ke Mesir kali pertama dan kali kedua? Tujuannya sebab negeri Kanaan, tempat mereka duduk itu, turut dilanda kemarau teruk. Turut dilanda kemarau bukan setakat Kanaan, keliling-keliling Mesir tu pun semua kena kemarau teruk. Kemudian mereka datang ke Mesir dengan tujuan untuk beli bekalan makanan dari Mesir sebab Mesir ada stok. Mesir ada stok. Kelas yang lalu kita lihat bagaimana ketika abang-abang Yusuf minta agar dilepaskan Bunyamin pulang semula ikut mereka pergi ke Mesir, ulang pergi ke Mesir. Kita boleh lihat bagaimana beza tindakan Yaqub sewaktu Yaqub melepaskan anak dia Yusuf dan juga melepaskan Bunyamin. Dalam kes Yusuf, 10 anak-anak Yaqub berjanji nak jaga adik mereka Yusuf. Benda yang sama berlaku sewaktu abang-abang dia, 10 anak Yaqub ini berjanji nak jaga adik mereka Bunyamin. Keadaan yang sama. Sewaktu kes Yusuf dulu, Yaqub enggan benarkan Yusuf ikut abang-abang dia. Dan kemudian abang-abang dia ni pujuk. Konsep yang sama berlaku dengan Bunyamin. Yaqub enggan benarkan Bunyamin ikut abang-abang dia. Anak-anak Yaqub ni pujuk. Kerana pujukan itu, dalam kes Yusuf, Yaqub akhirnya melepaskan Yusuf untuk ikut abang-abang dia. Tapi dalam kes Bunyamin, Yaqub tak lepas terus. Sebaliknya Yaqub tuntut anak-anak dia bersumpah dengan nama Allah. Satu jaminan dengan bersumpah dengan nama Allah.
Lalu kemudian baru Yakub melepaskan Bunyamin ikut abang-abang dia. Akhirnya Bunyamin pun berjaya ikut abang-abang dia, berjaya sampai ke Mesir pada kelas yang lalu. Kemudian tuan-tuan, strategi Yusuf Al-Aziz untuk menahan Bunyamin di Mesir. Apa yang Yusuf buat untuk next step dia nak tahan Bunyamin? Dia dedahkan identiti sebenar dia kepada Bunyamin. Sembang tak ingatlah dua orang adik-beradik tu setelah dapat kenal identiti masing-masing. Dia masukkan piala sukatan raja ke dalam karung Bunyamin. Dia buat abang-abang Bunyamin setuju menawarkan si pesalah sebagai ganjaran dan akhirnya Yusuf keluarkan piala sukatan yang dicuri itu dari karung Bunyamin, membuatkan Bunyamin tampak bersalah, lalu akhirnya ditahan sebagai ganjaran buat Yusuf alaihi salam. Ini apa yang telah kita study pada kelas yang lalu dan kelas-kelas yang lalu. Berakhir dengan Bunyamin ditahan. Maka ini antara ayat-ayat terakhir yang kita bincang pada kelas lalu. Ditahannya Bunyamin, qalu, abang-abang Yusuf merayu. Ditahannya Bunyamin selaku hamba kepada Yusuf. Setelah Bunyamin tampak bersalah, abang-abang Yusuf pun merayu. Apa abang-abang Yusuf merayu? Qalu, mereka kata, ya ayyuhal aziz, wahai Wabi, wahai al-aziz, inna lahu aban syaikhan kabira. Bunyamin adik kami ni dia ada seorang ayah yang sangat tua, syaikhan kabir. Syekh kabir. Syekh kabir maksudnya orang tua yang sangat tua. Syekh tua, kabir melambangkan lebih tua. Syekh kabir, syaikhan kabir. Satu orang tua yang sangat tua. Fakhuz ahadana makanahu. Wabi, boleh tak kalau Wabi Al-Aziz, boleh tak kalau Al-Aziz ambil salah seorang daripada kami ni sebagai ganti kepada Yusuf tu. Ambil salah seorang daripada kami sebagai ganti. Boleh tak Wabi? Bolehlah Wabi. Kesian. Kami janji dengan ayah dia nak bawa dia balik berbagai, tiba-tiba jadi macam ni. Wabi, dia ada satu orang ayah yang sangat tua, maka ambillah salah seorang daripada kami sebagai ganti tempat dia. Inna naraka minal muhsinin. Pada hemat kami pandang kamu satu orang yang muhsin, satu orang yang menambah baik. So please tambah baiklah keadaan kami, improve lah keadaan kami, adjust lah kat mana boleh adjust. Ambillah salah seorang kami daripada untuk ganti tempat adik kami itu. Qala, Yusuf pun kata, ma'adzallah, aku berlindung dengan Allah, an na'khudha illa man wajadna mata'ana indah. Oh, kami berlindung, aku berlindung dengan Allah daripada aku ambil sesiapa melainkan yang kami dapati barang kami ada dekat orang tu. Kami tak akan ganti dengan orang lain. Tak boleh. Berlindung dengan Allah daripada perbuatan tu. Inna idan, sesungguhnya kalaulah kita duk buat ganti-ganti pesalah ni, yang salah orang lain kita ambil orang lain untuk tanggung, inna idan, sesungguhnya kalau kita buat lagu tu, la zalimun. Confirm lah. Kalau kita buat macam tu, kita pun zalim, aku pun zalim juga. Kalau kita buat begitu. Kelas yang lalu saya tanya tuan-tuan, boleh atau tidak apabila satu orang salah kita ganti dengan orang lain? Kita dah bahas panjang, ringkas kata tak boleh lah. Siapa salah dia tanggung. Siapa buat perangai dia tanggung, tak boleh ganti dengan orang lain. Kelas lalu berakhir dengan cerita ini. Falamastai'asu minhu. Setelah abang-abang dia berputus asa daripada pujuk Yusuf. Setelah 10 orang abang-abang itu, anak Yakub tak tahu nak buat apa lah. Pujuk Yusuf tak makan. Khalasu najiyah. Mereka asingkan diri, lepak kedai kopi kat mana-mana kat Mesir tu. Lalu mereka pun duduk bincang-bincang. Apa mereka bincang? Topik hari ini tuan-tuan, kita lihat apa yang mereka bincang. Berita sedih untuk Yakub alaihi salam. Topik hari ini berita sedih untuk Yakub alaihi salam. Qala kabiruhum. Abang sulung mereka berkata, suatu depa kedai kopi, depa nak bincang apa depa nak buat, abang sulung berkata. Tuan-tuan, abang sulung nama apa? Kalau kita recall balik salah silah keluarga Yusuf, abang sulung nama Rubil. Kalau bahasa Inggeris sebut Ruben.
Bahasa Arab sebut rubil, bahasa Inggeris sebut Ruben. Qala kabiruhum, berkata abang yang paling besar, abang yang paling sulung. Kita boleh bayangkan abang sulung ni adalah abang yang kita panggil apa? Abang yang person in charge lah, ketua lah dalam rombongan ini. So abang sulung dia kata, alam ta'lamu anna abakum qad akhadha alaikum mawthiqan min Allah? Adik-adik sekalian, tidakkah korang ingat, tidakkah korang tahu bahawa ayah kita semua telah pun mengambil satu akhadha alaikum mawthiqan min Allah, mengambil satu mawthiqan, jaminan kukuh min Allah, daripada Allah, dan dia ambil jaminan itu dari kita. Korang tak ingat ke? Ayah kita suruh kita sumpah untuk kes ni. Ingat tak? Wa min qablu ma farrattum fi Yusuf. Bahkan dulu muka kita jugalah yang buat perangai mensia-siakan amanah ayah dalam kes melibatkan Yusuf dulu. Ingat tak? Ni dah kali kedua dah ni. Skrip lebih kurang sama ni. Abang sulung ada sedikit kegusaran. Abang sulung duk bayang-bayang kata, macam mana nak explain ke ayah, sebab kes kita dengan Bunyamin ni lebih kurang sama macam kes kita dengan Yusuf dulu. Macam mana nak explain ke ayah bahawa something like this happen? Susah nak explain ni. Dulu kita dah try explain berkenaan dengan Yusuf, ayah kita tak percaya. Sekarang macam mana pula kita nak explain pasal Yusuf ni? Abang dia mula rasa bersalah. Bila abang dia mula rasa bersalah, tuan-tuan, ayat berikutnya, falan abrahal arda, maka aku sama sekali tidak. Oh, lupa tuan-tuan, saya handle dua sistem. Tuan-tuan. Okey. Falan abrah, maka abang ni pun kata, aku sama sekali tak akan balik. Aku sama sekali tidak akan meninggalkan meninggalkan negeri ni. Aku tak akan balik Kanaan. Aku tak akan tinggalkan negeri Mesir ni. Hatta ya'zana li abi, sehinggalah ayah aku izinkan aku pulang. Ataupun yahkumallahu li, ataupun Allah putuskanlah apa-apa jadi dekat aku. Tengoklah macam mana Allah susun untuk hidup aku. Aku tak erti nak fikir apa dah. Tak tahu nak buat apa dah. Wa huwa khairul hakimin. Allah sebaik-baik tukang buat keputusan. Allah sebaik-baik pemutus. Tuan-tuan, ada dua benda abang dia sebut dalam ayat ni. Abang dia pertama dia kata, falan abrahul ard, aku tak akan pulang dari Mesir, aku tak akan meninggalkan Mesir, balik ke negara kita, ke negeri kita. Aku tak akan balik hatta ya'zana li abi, sehingga ayah izinkan aku balik. Itu satu benda. Yang kedua, ataupun yahkumallahu li, Allah buat keputusanlah apa-apa jadi kat aku. Maka tuan-tuan bagi tahu saya. Tuan-tuan bagi tahu saya. Nombor satu, dia sebut kata dia tak akan tinggalkan Mesir kecuali ayah dia izinkan. Tuan-tuan, berdasarkan ayat tu kita faham bahawa apa yang Rubil ni duk rasa sehingga dia kata dia tak akan balik jumpa ayah dia sehingga ayah dia izinkan aku balik. Tuan-tuan, Rubil duk rasa apa sampai cakap macam tu? Bersalah. Salah. Perkataan tu tepat. Rubil rasa sangat bersalah. Kerana rasa bersalah Rubil itulah dia beritahu kata, oh aku tak boleh lah. Aku tak boleh balik lah. Oh, aku tak boleh balik sampailah ayah benarkan aku balik. Dia nak tunjuk muka dia ke ayah dia, dia malu. Dia nak tunjuk muka dia ke ayah dia, dia malu. Dia kelu lidah, dia ketua. Dia rasa tak boleh nak cerita. Ini konsep sama macam hang tuah, tuan-tuan. Hang tuah meminang puteri Gulidang tolak. Hang tuah pun tak mau balik jumpa Sultan, malu. Tak mau balik jumpa Sultan sebab tak tahu nak cerita macam mana. Konsepnya lebih kurang macam itulah juga. Rubil, dia rasa bersalah ke ayah dia. Dia tak tahu nak cerita apa ke ayah dia. Dan dia kata, aku tak mau balik sehingga ayah izinkan aku balik. Tuan-tuan, sehingga ayah izinkan aku balik, macam mana dia nak tahu ayah dia izin dia balik? Sebab dia tak mau balik. Melalui adik dia. Macam mana? Melalui adik dia. Adik dia kena beritahu. Maksudnya tuan-tuan boleh bayang, adik dia kena balik, cerita kata Rubil tak mau balik sebab sekian.
ayah dia pun kata, alah panggil abang hang balik lah. So adik-adik dia kena mai balik, abang kat Rubil, ayah hang bagi balik, jomlah balik. Maka barulah dia boleh balik. Ataupun mungkin mereka hantar surat ke, mereka pesan melalui, kan zaman dulu mereka pesan melalui rombongan. Ataupun keadaan-keadaan segitu, tak kisahlah. Tapi yang pentingnya, benda tu bukannya berlaku 2-3 minit, 2-3 jam. Bukannya boleh call tanya, ayah, bagi balik tak? Dia bukan macam tu. Dia satu proses yang panjang untuk Rubil tahu bahawa ayah dia tak terasa hati, ayah dia maafkan dia, ayah dia benarkan dia balik. Proses tu panjang. So, Rubil kata, aku tak akan balik. Aku tak akan tinggalkan negeri Mesir ni sehingga satu, ayah izinkan aku balik. Aku rasa bersalah. Aku takkan letak muka kat mana. Yang kedua, au yahkumallahu li, atau Allah putuskanlah apa-apa yang wajar untuk aku. Ataupun Allah putuskan apa-apa yang wajar berlaku, maka berlakulah. Wa huwa khairul hakimin. Allah sebaik-baik tukang buat keputusan. Tuan-tuan, bahagian nombor 2. Atau Allah putuskanlah apa berlaku kat aku. Tuan-tuan, bila manusia akan cakap macam tu, tengoklah jadi macam mana pun jadilah. Allah decide lah jadi macam mana pun, aku tak tahu nak buat apa dah. Tuan-tuan, manusia akan sebut macam tu bila? Kecewa. Putus asa. Putus asa. Kecewa. Apa lagi? Asa. Setelah habis ikhtiar, maknanya dia dah tak ada jalan lagi untuk menyelesaikannya. Habis ikhtiar, buntu. Dan itu berlaku dekat Rubil. Dia buntu. Dia habis ikhtiar. Dia tak ada apa nak fikir lah. Dia punya choices, dia tengok langkah dinding semua. Nothing dia boleh buat. Maka dia pun kata, kalau ayah izin aku balik. Ataupun, tengoklah Allah decide lah macam mana takdir aku, macam mana aku serah dirilah. Aku tak boleh nak buat apa lah. So, itu adalah ayat kedua itu melambangkan Rubil memang betul-betul buntu, nothing he can do. Maka tuan-tuan, someone kena buat something. Someone kena buat something. Dia macam merajuk, tak mau balik. Maka dia pun bagi tahu ke adik-adik dia, tak bolehlah kita semua pakai merajuk. Kalau kita semua pakai merajuk, cerita tak habis lah. Maka, Yaqub lah. Maka Rubil pun kata, falan abruhal maaf bawah sekali. Irji'u ila abikum. Adik-adik sekalian, abang tak mau balik, tapi hampa semua kena balik lah. Irji'u ila abikum. Korang baliklah jumpa ayah. Tapi abang bukan nak lepas tangan tak? Abang tak mau lepas tangan. Faqulu. Abang bagi siap-siap skrip. Benda apa korang kena cakap ke ayah. Ini benda yang korang kena cakap ke ayah. Ingat tuan-tuan, dia tak mau balik, adik-adik dia kena balik. So adakah dia lepas tangan? Dia tak lepas tangan sebab dia bagi tahu ke adik-adik dia, ini benda yang korang kena bagi tahu dekat ayah korang. Faqulu. Balik rumah jumpa ayah, ini apa korang cakap. Tuan-tuan, bagi tahu saya. Kalau tuan-tuan duduk dekat tempat Yaqub, tempat Rubil, tempat 10 orang ni termasuk abang sulung itu, seperti mana saya sebut bahawa jalan buntu. Sekarang saya tanya tuan-tuan, bagi tuan-tuan ada benda tak boleh explain dekat ayah? Kalau tuan-tuan punya cadangan kuat-kuat lah, Rubil buntu, tuan-tuan tak buntu. Kalau tuan-tuan nak cakap apa kat ayah? Tuan-tuan boleh cakap apa? Ceritalah apa yang sebenarnya berlaku. So, Kak Nurli punya sudut pandang adalah cerita benda betul lah. Betul ya? Itu sudut pandang Kak Nurli. Sekarang tuan-tuan, dalam banyak keadaan, come clean is the best option. Terus terang sahaja seperti yang benar, seperti yang sepatutnya. That is the best option. Tuan-tuan, itu adalah benda yang selalu kita dengar. Tapi nampaknya, come clean, cerita benda betul itu adalah sukar bagi Rubil. Bagi Rubil dan bagi 10 orang ni, come clean, cerita benda betul, senang disebut daripada senang nak buat. Tapi oleh sebab buntu, mereka decide untuk come clean, cerita benda betul. Cerita exactly apa yang berlaku kepada mereka. Maka mereka pun cakap, aduh. Mereka pun pergi jumpa ayah mereka dan mereka kata, faqulu, bagi tahu ayah macam ni. Ya abana, wahai ayah kami, inna ibnaka sarqa. Sesungguhnya anak engkau yang seorang tak balik tu, Bunyamin, sebenarnya ayah anak engkau tu dia curi.
Betul lah ya, kami cakap terus terang, come clean, kami tak corner kanan, tak corner kiri, kami cakap direct apa yang kami tahu, tak cover dah. Ya abana inna benar ka saraka. Sesungguhnya anak engkau yang seorang tu dia telah pun mencuri. Wa ma syahidna illa bima alimna. Tak, kami tak kata adik kami tu jahat, kami tak kata. Kami tak kata adik kami pencuri, tapi kami hanya boleh beri kesaksian. Kami hanya boleh cerita sekadar yang kami tahu. Sekadar yang kami tahu, barang curi itu dalam karung dia. Setakat yang kami tahu, dia pun tak nafi kata dia tak ambil. Setakat kami tahu, semua saksi dan semua bukti menunjukkan dia bersalah. Wahai ayah, anak engkau yang seorang tu dia mencuri. Tapi itulah kami taklah tuduh dia curi. Tapi nak buat macam mana? Kami hanya boleh cerita ke ayah. Kami hanya boleh beri kesaksian. Wa ma syahidna illa bima alimna. Sekadar yang kami tahu sahaja. Sekadar yang kami tahu, barang curi dalam karung dia. Sekadar kami tahu, dia tak nafi dia curi. Sekadar kami tahu, bla 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 bla. Wa ma kunna lil ghaibi hafizin. Kami bukanlah orang yang hafiz, orang yang pandai jaga hal-hal ghaib, hal-hal yang kami tak tahu. Apa sebenarnya berlaku kami tak tahu sebab kami bukan orang yang mahir benda ghaib. Kami bukan orang yang menjaga hal-hal ghaib. Kami tak tahu exactly apa berlaku. Kami tak tahu exactly macam mana barang tu boleh ada dekat dalam karung Bunyamin. Yang tu kami tak tahu. Kami hanya boleh bagi tahu sekadar yang kami tahu, iaitu benar, kami jadi saksi barang itu dalam karung dia. Kami jadi saksi anak kau yang seorang tu dia tak nafi. Yang tu kami boleh bagi tahu. Kami tahu ya, kami kenal adik kami tu dia baik, kami tahu. Saya tahu, ayah pun tahu kata adik kami tu orang baik, tapi kami hanya boleh come clean dan itulah cerita yang kami tahu sekadar sekarang. Maka tuan-tuan, bagi tahu saya tuan-tuan. Bagi Yakub, setelah mereka cerita kat Yakub nanti, setelah mereka cerita dekat Yakub dengan ayat yang sebegitu, tuan-tuan bagi tahu saya. Pada sudut pandang Yakub, siapa dia saksi dalam cerita kata adik anak dia mencuri itu? Siapa saksi pada sudut pandang Yakub? Allah. Tuan-tuan, ambil Allah tu kan? Tuan-tuan, siapa dia saksi bila Yakub dengar kata anak dia mencuri? Siapa saksi? Anak-anak dia lah. Jadi saksi. 9 anak dia tu lah. Sebab seorang tak balik. 9. Maka tuan-tuan, bukti tak ada. Bukti tak ada. Yang ada cuma saksi. Berapa orang? 9 saksi. Sebab Rubil tak balik. 9 saksi bagi tahu, sekadar kami tahu itulah 99 orang pakat. Maka tuan-tuan bagi tahu, 9 saksi ini, kesaksian mereka ni boleh pakai tak boleh pakai? Mungkin Yakub sangsi sebab apa yang telah berlaku pada anak dia Yusuf. Jadi mungkin ada kesangsian di situ. Maka Kak Norli punya sudut pandang adalah Yakub kata, korang 9 orang tak boleh pakai. Korang pakat. Korang mohong. Sebab dulu korang buat dah masa Yusuf. Itu sudut pandang Kak Norli. Tuan-tuan yang lain. 9 punya kesaksian. Boleh pakai tak boleh pakai? Boleh pakai. Boleh, Ustaz. Boleh. Boleh pakai? Awak Boleh. tak boleh bohong. 9 orang tu ramai. 9 orang yang berpakat apa masalah? Terbukti dah dulu. Mereka bagi tahu kata Yusuf kena makan serigala. 10 orang yang cakap. Soalannya, adakah 9 orang ni kesaksian mereka ada credibility? Jawab tu. Ada credibility? Tak ada. Tuan-tuan, ringkas. Sebab dia pernah berbohong. 9 orang ni kalau dari segi istilah perundangan, mereka bukan saksi yang adil. Mereka bukan saksi yang boleh pakai. Sebab mereka ada track record mohong. Mereka ada track record menipu. Tuan-tuan, dalam sistem mahkamah termasuk Malaysia, mana-mana saksi yang hakim tulis bahawa saksi ini tak boleh pakai, dia mohong. Dia pernah mohong kepada aku satu hakim. Tuan-tuan, saksi tersebut blacklist, kes lain pun dia tak boleh beri kesaksian. Termasuk sistem Malaysia macam tu. In case tuan-tuan tak tahu, sistem Malaysia ni, bila hakim menjatuhkan hukuman, menjatuhkan keputusan, kes sekian, dia salah ataupun tak salah, hakim akan buat komentar terhadap semua bukti dan semua saksi. Bahagian saksi tu, kalau hakim kata, aku mendapati ataupun aku rasa saksi A ni tipu. Kalaulah
ada seorang hakim kat Malaysia ni kata, saksi si fulan tu penipu. Kalaulah saksi tu memberikan saksian dalam kes yang lain, hakim sana akan tahu kata saksi ni pernah tipu bersama dengan hakim A. Maka hakim B akan beritahu kata kalau budak tu mai jadi saksi untuk kes dia pula, dia tu saksi tak boleh pakai. Itu sistem Malaysia, tuan-tuan. Dan bukan sistem Malaysia saja, sistem Islam yang macam tu. Satu orang yang pernah menipu dalam kes yang lain, maka kes yang lain juga tidak akan terpakai kesaksian dia. Pendek kata, walaupun mereka 9 orang, tapi 9 orang saksi yang tak boleh pakai. Credibility 9 orang tu tak ada. Seterusnya saya tanya tuan-tuan, 9 orang tu sedar diri tak bahawa mereka tak boleh pakai? Mereka sedar diri tak? Kan mereka rasa mereka baik? Sedar. Mereka sedar. Mereka sedar kan? Maka tuan-tuan, benar mereka sedar. Macam mana kita tahu mereka sedar? Sebab mereka pun sebut. Ingat tak dulu kita pernah buat macam tu kat Yusof, bla bla, mereka sebut. Mereka tahu mereka saksi yang tak boleh pakai. Dan mereka tahu bahawa masa kes Yusof dulu, ayah dia sebut, sawailaka. Korang cuma duduk terelok sahaja. Cerita korang ni. Maksudnya mereka tahu Yaakob tak percaya sangat kat mereka 9 orang. Termasuk Ruben 10. Jadi macam mana kita nak bagi kat ayah kita ni supaya kita boleh kuatkan kes kita. Macam mana kita nak kuatkan lagi kesaksian kita bahawa adik kita tu memang didapati bersalah mencuri. Lagi ayah kita diingat kata kita pergi bunuh adik kita apa kan. Macam mana lagi nak buat bagi ayah kita percaya? Maka sebab tu tengok ayat berikutnya. Ayat berikutnya, Yaakob beritahu, mereka beritahu, ayah, kami tahu kami ni tak boleh percaya sangat, kami tahu. Was'alil qaryah. Kalau ayah tak percaya dekat kami cuma nak minta ayah tanya, was'alil qaryah allati kunna fiha. Tanyalah kepada penduduk negeri itu, Mesir. Tanyalah kepada penduduk negeri itu, iaitu Mesir. Allati kunna fiha. Yang mana kami telah berada di sana. Kalau ayah tak percaya dekat kami sebab kami ni 9 orang yang tak boleh dipercayai, ayah tanyalah kepada penduduk Mesir tentang apa yang berlaku dekat kami itu betul tak betul. Wal 'ira allati aqbalna fiha, dan tanyalah juga kepada ahli-ahli rombongan yang pulang bersama-sama dengan kami. Wa anna lasadiqun. Kalau ayah tanya kepada penduduk Mesir cerita kami ni, dan ayah tanya juga kepada orang-orang yang pulang bersama kami daripada Mesir itu, wa anna lasadiqun, pasti ayah akan dapati kami bercakap benar. So tuan-tuan, ada 2 saksi tambahan. Anak-anak Yaakob datangkan 2 saksi tambahan. Saksi satu, ayah tanya penduduk Mesir sendiri. Bagi tahu saya, macam mana Yaakob nak tanya penduduk Mesir? Pergi Mesir. Kalau pergi Mesir cerita panjang tau. Selain daripada Yaakob pergi Mesir, macam mana dia nak tanya penduduk Mesir? Betul tak betul cerita ni? Tanya pada rombongan yang pulang. Orang zaman dulu, mereka ada berdagang. Jadi tuan-tuan, dia tunggu dekat R&R, dia pun tunggu pemandu lori tu singgah R&R, dia pun tanya, hang daripada mana? Oh, aku daripada Mesir nak pergi Jordan, lalu sini. Nak tanya Azad, hang ada dengar tak cerita kata ada orang curi apa bagai. Lepas tu dapati bersalah lepas 10 adik-beradik tu ada tak? Oh, ada, aku ada dengar. Benda tu masuk dekat Malaysia kini. Mesir kini. Ada masuk kat Mesir kini. Aku ada baca. Maka tuan-tuan, itu cara dia kalau nak tanya penduduk Mesir. Selain daripada pergi sendiri kat Mesir. Itu kaedah. Zaman dulu, khabar ini dibawa oleh pengembara. Berita, khabar dibawa oleh pengembara pada zaman dulu. Maka ayah tanya kepada penduduk Mesir. Mana-mana penduduk Mesir yang lalu tempat kita ni, cuba tanya dia. Cross check cerita kami betul tak betul. Saksi berikutnya, ayah boleh tanya kepada orang-orang yang pulang bersama kami daripada Mesir itu. Kami 10 orang, 9 orang pergi Mesir. Ada juga orang-orang lain, mungkin daripada Kanaan juga, yang pergi untuk beli bekalan. Cuba tanya mereka. Mereka bukan adik-adik kita. Cuba tanya mereka. Mereka tahu tak cerita ni? Ataupun cuba tanya orang-orang lain daripada tempat lain yang pergi ke Mesir nak beli barang, on the way balik ke tempat mereka, mereka lalu tempat kita. Cuba tanya. Cuba tanya. Kalau ayah tanya, ayah cross check cerita ni, ayah akan dapati wa inna lasadiqun. Kami ni, cerita kami ni adalah cerita yang
cerita yang benar. So tuan-tuan, mereka dah balik jumpa ayah ke belum? Dah ke belum? Belum. Mereka baru sembang dekat kedai kopi. Hampa 9 orang balik, ini skrip dia. Hang cerita ke ayah skrip dia macam sekian. Okay, go ahead adik-adik. Bye-bye. Adik-adik balik lah. Okay, adik-adik balik tau. Okay, balik elok. Bye-bye. Maka mereka pun balik. Abang Abang Yusuf 9 orang. Kecuali Rubil, mereka pulang ke Kanaan. Sampai dekat Kanaan, 9 orang itu ceritalah kat Yakub, ayah, bla bla bla. Mereka cerita kat Yakub sebiji macam yang Rubil pesan tersebut. Maka tuan-tuan, jom kita semak dua isu. Isu saksi anak-anak Yakub. Dalam kes Yusuf, kita compare dengan kes Bunyamin. Kes Yusuf dulu tuan-tuan, siapa saksi? Saksi dalam kes Yusuf adalah diri mereka sendiri. Ada kredibiliti? 10 orang dalam kes Yusuf tersebut tak ada kredibiliti. Macam mana anak-anak Yusuf nak kuatkan cerita mereka dalam kes Yusuf dulu? Silap soalan. Macam mana anak-anak Yakub nak kuatkan cerita mereka dalam kes Yusuf dulu? Mereka buat apa? Tuan-tuan? Darah. Betul. Maka dia bawa baju dia. dalam baju. Itu adalah cara untuk mereka kuatkan lagi cerita mereka. Maka tuan-tuan, diri mereka tak ada kredibiliti, darah palsu tu pun kantoi, palsu, baju tak koyak apa-apa. Maka tuan-tuan, Yakub tak percaya dengan dalam kes Yusuf dulu, Yakub tak percaya kepada saksi 9 orang. Yakub juga tak percaya kepada bukti yang palsu itu. Terbukti bahawa anak dia 10 orang, termasuk Rubil, tak ada kredibiliti dalam kes Yusuf. Saksi ataupun bukti yang mereka bawa juga tak ada kredibiliti. So, Yakub tak percaya dan Yakub kata, fasabrun jamil. Aku akan sabar secantik-cantiknya, sabar sebaik-baiknya. Dalam kes Yusuf dulu. Dalam kes Bunyamin. Siapa saksi? Saksi pertama diri mereka sendiri. Dan mereka tahu bahawa mereka tak ada kredibiliti. Maka mereka bawa saksi tambahan. Siapa saksi tambahan? Tanya orang Mesir yang tahu tentang cerita itu apabila mereka lalu dekat Kanaan. Saksi tambahan lagi. Tanya ahli rombongan Kanaan yang pergi bersama ke Mesir. Sekarang tuan-tuan jawab. Orang Mesir yang lalu dekat Kanaan dan juga ahli rombongan Kanaan yang ikut sama pergi Mesir. Dua kategori itu kredibiliti mereka kuat tak kuat? Kuat Tuan-tuan boleh bersangka baik dengan dua orang tu. Tuan-tuan, ini apa kita panggil sebagai mutawatir. Mutawatir. Apabila ada sejumlah orang yang sangat ramai, riwayat cerita yang sama, bercerita tentang benda yang sama, hingga mustahil mereka boleh duduk setempat dan pakat, maka itu namanya riwayat mutawatir. Itu riwayat yang strong. Jadi, mustahil mereka boleh orkestra, mustahil mereka boleh plan, 9 orang ni boleh pergi upah, semua orang boleh pergi rasuah, semua orang yang daripada Mesir lalu dekat Kanaan, dan boleh rasuah semua orang Kanaan yang pulang daripada Mesir tahu cerita tu. Mustahil dia boleh rasuah semua orang, boleh pakat dengan semua orang untuk bawa cerita yang sama. Benda itu mustahil dilakukan dulu, mustahil juga dilakukan hari ini. Sebab itu tuan-tuan, riwayat sebegitu kita panggil riwayat mutawatir. Riwayat mutawatir iaitu cerita yang sama diceritakan oleh ramai sangat saksi, ramai sangat orang, dan mereka itu mustahil boleh bertemu dan berpakat. Itu riwayat mutawatir. Riwayat mutawatir ini strong. Strong. Dari segi kredibiliti, ada kredibiliti. Oleh sebab ada kredibiliti, soalan seterusnya saya nak tanya tuan-tuan, adakah Yakub percaya? Adakah Yakub percaya? Jawab tuan-tuan. Saya. Tak percaya? Tak. Percaya? Maka apa respon Yakub? Respon Yakub adalah qala. Yakub kata, bal. Yalah tu. Bal. Bahkan sawat lakum anfusukum amra.
kalian hanya memperindahkan perbuatan kalian tu. Fasabrun jamil. Maka aku akan sabar sesabar-sabarnya. Sabar secantik-cantiknya, sebaik-baiknya. Tuan-tuan, ayat tu adalah ayat copy paste sebiji apa Yaqub sebut dalam kes Yusuf dulu. Kes Yusuf dulu pun Yaqub kata bal sawalat lakum anfusakum amra fasabrun jamil. Dalam kes Bunyamin mereka bawa bukti sekian-sekian. Yaqub kata bal, yalah korang ni sawalat lakum anfusakum amra. Korang hanya okes semua benda tu. Korang pakat dengan orang Mesir. Korang pakat dengan orang Kanaan yang datang ke Mesir apa bagai tu. Korang pakat. Engkau cuma set up semua cerita ni bagi nampak comel. Korang hanya memperindahkan alasan-alasan korang. Korang hanya memperelokkan perbuatan-perbuatan kalian. Korang buat apa ke adik hampa ni hebat betul? Fasabrun jamil. Ayah tahu, ayah tua. Maka ayah hanya akan sabar secantik-cantiknya. Hai hampa ni, sumpah dengan nama Allah pun buat perangai lagi. Fasabrun jamil. Ayah akan sabar dengan sebaik-baiknya. Asa, mudah-mudahan. Dengan sabarnya ayah sebaik-baiknya itu, asa, mudah-mudahan. Allah ayyatiyani bihim jami'an. Moga-moga Allah kembalikan him. Saya tanda siap tuan-tuan. Semoga-moga Allah mengembalikan kepada aku mereka semua. Him. Him tu ramai tuan-tuan. Plural. Bagi tahu saya tuan-tuan, moga-moga Allah kembalikan mereka semua. Mereka semua tu siapa dia? 3 orang. Yusuf dan Yamin. Siapa dia 3 orang? Yusuf, Rubil dan Bunyamin. Bunyamin. Yusuf, Rubil dan Bunyamin. 3 orang. Sebab tu tuan-tuan, Allah tak kata moga-moga Allah kembalikan dia tu Bunyamin kepada aku. No, tak sebut macam tu. Yaqub juga tak kata moga-moga Allah mengembalikan mereka berdua kepada aku. Mereka berdua tu sama ada Yusuf Bunyamin kepada dia ataupun Rubil Bunyamin kepada dia pun dia tak sebut macam tu. Tapi sebaliknya Yaqub kata moga-moga Allah kembalikan mereka semua kepada aku. Mereka semua siapa dia? Yaqub, Yusuf, Rubil. Yaqub pula. Yusuf, Bunyamin, Rubil. Berdasarkan cara Yaqub cakap tu, Yaqub masih yakin lagi bahawa Yusuf masih hidup. Somehow, cerita berlaku dekat Bunyamin ni, tuan-tuan, bagi tahu saya. Pada sudut pada Yaqub dan juga pada sudut pandang abang dia yang 10 itu. Kisah Bunyamin ni ada kaitan dengan Yusuf atau tidak? Ada kaitan tak? Langsung tak ada. Langsung tak ada kaitan. Bagi Yaqub dan juga 10 abang ini, 10 anak-anak ini, cerita Bunyamin tak ada kaitan dengan Yusuf. Ini separate cases. Cerita yang lain, kes lain sungguh. Tapi tuan-tuan, somehow kisah Bunyamin ini mengingatkan Yaqub kepada Yusuf, dan bukan sekadar Yaqub, 10 abang tu juga setelah mereka ada bermasalah dengan kes Yusuf ini, Bunyamin ini, mereka juga teringat kisah mereka dengan Yusuf. Somehow dua kes ini sangat kelihatan sama, menyebabkan Yaqub teringat moga-moga Allah kembalikan mereka semua termasuk Yusuf kembali semula kepada aku. Innahu huwal alim. Sesungguhnya dia Allah, dia alim, dia maha tahu, hakim, dan dia maha bijaksana. Dia maha tahu apa yang sebenarnya berlaku. Dia maha tahu apa sebenarnya berlaku dekat Yusuf. Dia maha tahu apa sebenarnya berlaku dekat Bunyamin. Dan dia maha tahu Rubil tak balik sebenarnya sebab apa? Ingat tuan-tuan, dari segi masalah sebenarnya ada 3 masalah untuk Yaqub. Dia tak tahu lagi Yusuf jadi apa? Kenapa Yusuf ada kat mana, dia tak tahu lagi. Yang kedua, dia tak tahu Bunyamin apa cerita. Dan yang ketiga, dia juga tak tahu Rubil apa cerita. Meskipun Rubil tak balik. Betul ke Rubil tak balik sebab adik dia mencuri berbagai? Betul ke cerita apa ni? Kan Rubil tak balik sebab dia mati ke apa? Dia kahwin dekat sana ke apa? Cerita betul-betul apa berlaku kat Rubil ni? Tuan-tuan, actually ada 3 masalah yang perlu difikirkan oleh Yaqub pada waktu ini. Kalau nak sebut berita sedih, berita sedihnya 3. Berita sedihnya 1, Bunyamin dikatakan mencuri, Rubil tak mau balik, dan yang ketiga, teringat balik kisah Yusuf, cerita luka lama berdarah kembali. Ada 3 isu.
So kita baca semula bahagian itu, tuan-tuan. Qala bala sawwalat lakum anfusakum amra. Tak. Bahkan kalian hanya perindahkan perbuatan kalian itu. Fasabrun jamil. Korang buat macam ni, ayah boleh buat apa? Ayah tua dah. Maka ayah hanya akan sabar. Sesabar-sabarnya. Sabar sebaik-baiknya. Asallah. Mudah-mudahan Allah. An ya'tiyani bihim jami'a. Semoga-moga Allah akan kembalikan semua anak-anak ayah itu kepada ayah semula. Innahu huwal alimul hakim. Moga-moga Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Allah Maha bijak sana. So tuan-tuan, dalam senarai ini, dalam kes Bunyamin, at the end Yaqub respon sama macam dia respon ke Yusuf. Iaitu Yaqub tak percaya dan tindakan yang Yaqub boleh buat cumalah dia memilih sabar dengan sabar sesabar-sabarnya. Sabar sebaik-baiknya. Ada soalan setakat sekarang, tuan-tuan? Ada soalan? Bismillah. Alright. Ya ke ni? Nabi Yaakob yang kata menangis sampai hilang penglihatan tu selepas Nabi Yusuf hilang ke waktu Bunyamin hilang? Sekejap lagi ada ayat dia. Sekejap kita baca. Sorry, spoiler. Spoiler alert. Ada isu lain, tuan-tuan? Takat sekarang? Tuan-tuan, kawan-kawan dekat Facebook, hari ni saya tak buka Telegram. Kawan-kawan Facebook, saya baca apa-apa tentang komen saya baca. Justru itu apa-apa tulis ya. Lagi saya baca. InsyaAllah. Kalau ada soalan apa-apa, komen dekat bawah saya akan baca. InsyaAllah. So tak ada soalan setakat sekarang, kita move on dulu. Hai. Okey. Fatawalla anhum. Maka Yaqub pun berpaling dari mereka. Yaqub pun tak mau tunjuk muka. Yaqub berpaling daripada anak-anak dia tersebut. Lepas dia berpaling daripada anak-anak dia, maksudnya dia tak mau tengoklah anak-anak dia. Anak dia cerita kat dia, dia pun berpaling. Dia tak mau tengok. Dia menghadap tempat lain. Dia tak mau tengok anak dia 9 orang. Waqala. Kemudian Yaqub pun kata, Ya asafa ala Yusuf. Aduhai. Sedihnya terkenal dekat Yusuf. Tuan-tuan, macam saya sebut, cerita Yusuf tak terkait dengan Bunyamin dan juga Rubil ni. Tapi tuan-tuan, yang hilang, Bunyamin. Yang hilang, Bunyamin dan juga Rubil. Tapi tuan-tuan, yang dia teringat, Ya asafa ala Yusuf. Aduh, sedihlah aku kenalkan Yusuf. Sedihlah aku terkenalkan Yusuf. Sekarang saya tanya tuan-tuan, kenapa nampak sangat yang bermasalah sekarang Bunyamin? Yang ada masalah sekarang Rubil. Kenapa dalam banyak-banyak tak sebut, teringatlah Yusuf, teringat Rubil. Allah teringatlah Bunyamin. Kenapa sebut teringat Yusuf? Jawab. Itu melambangkan apa? Anak kesayangan. Anak kesayangan. Tak cover-cover cerita terlihat. Ini anak kesayangan. Tak cover langsung. Kalau saya cerita kat anak-anak, saya cover sikit. Rindu yang mendalam. Apa dia Kak Rosita? Kak Rosita. Apa dia? Rindu yang mendalam. Terlalu rindu. So, tak rindu sangat dekat dua orang anak tu. Rindu dekat Kak Yusuf. Alright, selesai? Ada komen lain tuan? Kenapa sampai tera tu? Allah teringatlah Yusuf. Padahal ke Bunyamin. Padahal ke Rubil. Why? Kalau Sebab Yusuf ada, peristiwa tu boleh berlaku bantu 2 dia. kali. Berlangsung kembali. Kak Fazlina tu? Dia teringat kembali. Luka lama berdarah kembali. Alright, satu jawapan. Tuan-tuan, apa tuan? Satunya sebab Yusuf. Kak Hayati. Sebab Yusuf hilang ketika dia masih kecil lagi berbanding dengan 2 orang abang dia tu. Statement tu tepat. Tapi tuan-tuan, statement yang lebih tepat adalah, tuan-tuan beritahu saya, Yaqub, setakat sekarang lah, setakat cerita anak dia, Rubil ada kat mana? Jawab.
Rubil ada kat mana? Mesir. Mesir. Maksudnya, kalaulah nak cari balik Rubil, pergi Mesir. Selesailah. Cari kat Mesir. Kes Rubil, senang nak settle. Pergi Mesir, jumpalah Rubil. Bunyamin. Bunyamin sekarang ada kat mana? Setakat cerita sekarang ni, cerita anak-anak dia. Bunyamin ada kat mana? Cuba. Mesir. Mati ke hidup? Hidup. Maksudnya, kalau nak settle kes Bunyamin tu, Yaakob hanya boleh kata, hampa tahu tak adik hampa ada kat mana? Tahu, adik kami dalam penjara kat Mesir. Pergi cari, pergi tanya khabar, pergi buat apa-apa lah. Maksudnya, tahu anak tu hidup, tahu nak cari kat mana, iaitu dekat Mesir. Yusuf, mati hidup? Tak tahu. Nak cari kat mana? Tak tahu. Nak mula cari kat mana? Nak mula di mana nak cari? Nak panggil TV3 jejak kasih ke? Nak letak poster dekat Sinar Harian ke? Nak buat macam mana cari? Tak tahu. Nak mula di mana tak tahu Yusuf ini. Hilang terus. Punca tak ada langsung. Sebab itu tuan-tuan, dalam kes Bunyamin dan Rubil, nak selesai kes itu lebih mudah daripada nak kenalkan Yusuf. Maksudnya kalau nak sebut dari segi berat, sedih, teruk Yusuf kena daripada Bunyamin dan juga Rubil. Dan Yusuf itu pula masa budak kecil. Tuan-tuan, dekat Malaysia ni kita ada Nurin Alert. Dulu ada budak nama Nurin ditangkap. Kena colek, Nurin Alert. Nurin ni dia budak kecil. Budak kecil tu kena colek ataupun kena apa-apa, bubuh dalam kotak je. Ikat bubuh dalam boot je. Seluduk letak bawah kapet lori je nak seluduk Maksudnya teruk kalau budak-budak kena. Berbanding kalau dewasa kena. Rubil dah dewasa dan dia anak sulung. Dewasa sungguh. Bunyamin remaja. Remaja tertantang lagi Bunyamin tu. Dia badan kuat lagi. Tak sama macam Yusuf, budak kecil. Maka dia pun kata, ya asafa ala Yusuf. Aduh, teringatlah ayah kat Yusuf. Apalah jadi kat Yusuf sekarang ni. Sekarang Bunyamin pula. Apalah jadi kat Yusuf sekarang ni. Dia duk teringat. Teringat siapa? Dia teringat Yusuf. Maka tuan-tuan, bila dia teringat Yusuf, alright. Ayat ini ayat yang perlu saya hati-hati nak seimbangkan, tuan. Ayat 84 berikutnya, waib yaddat ainahu minal huzni. Kedua-dua belah mata Yaakob menjadi putih kerana sedih. Kedua-dua mata mata Yaakob menjadi putih kerana sedih. Tuan-tuan, perkataan dekat situ bukan buta. Sebab setengah orang dia baca terjemah mata Yaakob buta. Tapi tuan-tuan, perkataan yang Allah guna adalah wab yaddat. Abyad. Tuan-tuan belajar warna bahasa Arab, abyad tu putih kan? Wab yaddat, menjadi putih kedua-dua mata Yaakob ni kerana kesedihan. Menjawab soalan kawan kita tadi, Abang Kak Nik dengan Abang Wan, dia menjadi putih mata dia tu bila? Baru saat tu jadi putih ke? Ataupun sebelum hari tu lagi mata dia putih dah? Maka tuan-tuan, kalau tuan-tuan tanya, sebelum tu lagi mata dia makin lama makin putih, makin lama makin putih, makin lama makin putih. Sekarang tuan-tuan, matanya telah menjadi putih. Makin putih mata. Betul, makin putih mata ni, mata jadi je lah. Mata saya hitam. Ya, rabun. Rabun. Ada jawapan lain? Perkataan cataract itu adalah tepat. Sebab dalam bahasa Arab hari ni, siapa-siapa yang ada cataract, sama ada dia pengguna perkataan selapu ataupun dia pengguna perkataan putih. So tuan-tuan, kalaulah orang sebut buta, perkataan buta tu tidaklah salah. Mata putih juga bermaksud buta, itu tidaklah salah. Tapi tuan-tuan, hari ini kita tahu ada penyakit cataract. Penyakit cataract ni dia tak buta, tapi dia tertutup mata dia dengan selaput-selaput cataract itu. Dan selaput-selaput cataract itu boleh dibuang untuk menampakkan semula. Dia bukan buta semula jadi. Dia bukannya mata dia tu tertikam ke apa-apa sampai buta. Menangis ini tidak menyebabkan buta kerana rosak mata ke apa-apa, tapi kerana ada cataract tersebut. Cataract itu dua. Satu sebab umur bertambah dan sekarang umur bertambah menangis. Umur bertambah satu hal, menangis satu hal.
Sedih satu hal. Maka semua itu adalah enhancement untuk katarak itu makin suburlah pada mata Yakub tersebut. Maka tuan-tuan, dia sangat sedih sehingga mata dia makin putih. Saya suka sebut katarak lah. Mata dia makin diselaputkan dengan katarak tersebut. Wa huwa kazim. Dan ayat itu tak habis dekat mata putih. Ayat itu berakhir dengan wa huwa kazim. Dan dia menjadi sangat marah. Wa huwa kazim. Dia memendamkan marah dia tersebut. So tuan-tuan, cerita yang anak dia bawa ini, dia marah. Bukan marah sikit-sikit. Kazim. Marah sungguh. Tuan-tuan, setakat kita tahu sekarang. Bila kita marah dekat satu orang, marah sungguh. Dalam konteks ni, dia marah dekat anak dia. 9 orang. Dan dia marah sungguh. Setakat tuan-tuan tahu kalau kita marah sungguh dekat satu orang dan orang tu nak kita sayang, mungkin dia anak kita, mungkin dia isteri kita sayang dia. Dan kita marah sungguh. Setakat Yakub ajar, bila kita marah sungguh kena buat apa? Diam. 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 Sabar sesabar-sabarnya. Apa lagi Yakub ajar? Wa tawalla anhum. Berpaling dari mereka. Maksudnya macam ni tuan-tuan. Saya bagi contoh macam ni. Kalau isteri kita ada buat sesuatu dan kita marah sungguh. Marah bukan calang-calang, marah sungguh. Maka dia pun nak main peluk lah, minta maaf. Abang dia, stop. Terus peluk sekarang. Kalau peluk sekarang, takut lagi kita buat benda lain. Ayat ringkasnya, wa tawalla anhum, berpaling sekejap, duduk jauh-jauh sekejap. Terus tengok muka sekejap. Kalau suami isteri ni, malam ni abang tidur bilik lain. Malam ni abang tidur orang tamu. Malam ni tidur dalam kereta pun tak apa. Tidur rumah bini satu lagi pun tak apa malam ni. Why? Sebab Kazim marah sungguh. Malam ni marah sungguh. Bila marah, tak boleh duduk dekat. Duduk dekat lagi, benda lain jadi. Bila marah, adakan jarak. Wa tawalla anhum. Maka Yakub berpaling daripada tengok anak dia 9 orang tersebut. Yakub tak mau sembang, tak mau bercakap dengan anak dia 9 orang tersebut. At least pada waktu itu. Esok mungkinlah okey, lepas minggu mungkinlah okey. Tapi at least pada waktu itu tak mau sembang. Why? Kazim marah sungguh. Dan dia nangis. So sekarang tuan-tuan, okey, kita sembang bab nangis sekejap. Lepas kita sembang bab nangis, kemudian kita akan patah balik ke bahagian apa nak buat bila terlalu marah. Maka tuan-tuan, bahagian berikutnya. Kita baca balik. Wa tawalla anhum. Yakub berpaling daripada anak-anak dia semua. Wa qala, Yakub kata, ya asafa ala Yusuf. Allah sedihnya ayah teringat Yusuf. Wa biyaddat ainahu min al-huzni. Kedua-dua mata Yakub ni putih sebab sedih. Fahuwa kazim. Dia memendam marah dia yang sangat-sangat marah itu. Qalu. Anak-anak dia pun kata, Allah, demi Allah. Tuan-tuan, ini sumpah ni. Allah ni sumpah. Tuan-tuan, sumpah dia berbunyi, Tallahi. Tallahi. Selalunya tuan-tuan, kita sumpah, kita sebut apa? Wabillahi. Wabillahi. Tapi dekat sini, Tallahi. Selalunya sumpah, wabillahi. Tapi dekat sini sumpah, Tallahi. Okey. Saya cuba nak explain apa beza wabillahi dengan watallahi. Saya explain dalam bahasa yang mudah. Dalam sistem bahasa Arab, ba dengan ta, ya, wabillahi ba dan watallahi ba dengan ta. Dalam sistem bahasa Arab, ta lebih strong daripada ba. Sebab ba ada satu titik. Sorry. Ta lebih strong daripada ba. Gambaran strongnya ta ke atas ba itu, ta dalam sistem bahasa Arab diadakan 2 titik, ba cuma ada 1 titik. Dan ta titik dia di atas, lebih hierarki tinggi daripada ba titik dia kat bawah. Itu cara Arab nak explain kat kita bahawa ta lebih strong daripada B. Kalau tukar topik sikit, zaman Nabi dulu ba dengan ta tak ada titik. Zaman Nabi dulu, pada peringkat awal bahasa Arab, ba dengan ta tak ada titik. Tapi untuk menunjukkan sungguh-sungguh berat, maka bila bahasa Arab ini dikemaskan penulisan dia, ta dia adakan 2 titik dan di atas, ba cuma ada 1 titik dan di bawah, sebab nak mengajar kita yang ummi ni, nak mengajar kita yang
nak mengajar kita yang ajam, yang bukan orang Arab ni, bahawa ta lebih strong daripada ba. Sistem bahasa Arab, ta lebih strong daripada ba. Itu satu. Tuan kena ingat. Yang kedua, fathah dan dhammah, baris atas dan baris depan, dia duduk kat atas kan, adalah lebih strong daripada baris bawah, kasrah. Maka tuan-tuan, bila kita sebut wa billahi, ba dan kasrah. Bila kita sebut wa billahi, dia ba dan kasrah. Itu sumpah yang tak strong. Bila sebut wa billahi, itu sumpah. Tapi itu sumpah yang tidak strong, tak kuat. Sumpah yang lebih kuat, wa tallahi. Sebab ta kuat dan fathah. Double kuat. Maka tuan-tuan, apa beza wa billahi dengan wa tallahi? Terjemah bahasa Melayu, demi Allah. Sama ya. Beza dari segi kekuatan dan keseriusan. Seriousness sumpah tersebut. Maka tuan-tuan, wa tallahi lebih kuat bentuk sumpahnya daripada wa billahi. Dalam mahkamah sebut wa billahi wa tallahi. Dua-dua kita sebut. Nak menunjukkan seriusnya sumpah dalam mahkamah tersebut. Maka sekarang anak dia pun kata, watallahi, aku bersumpah betul-betul lah pasal ayah kita ni. Ayah kita ni, benda yang aku nak cakap ni, watallahi, sungguh-sungguh punya aku bersumpah. Tafta'u tazkur Yusuf. Demi Allah, tengok gaya ayah kita ni, ayah kita tak akan tafta'u tazkur. Tak akan henti-henti. Duk teringat, duk mengenangkan Yusuf. Tak akan berhenti-berhenti. Bila sebut tak akan berhenti-berhenti, maksudnya sebelum cerita hari ni, ada tak tiba-tiba je kat kedai makan ke, tengah raya ke, tengah bagi cucu tidur ke, tiba-tiba sebut pasal Yusuf. Adakah tak ada, tuan-tuan? Ada tak? Ada. Rupanya ada. Walaupun tak dicakap dengan direct, walaupun tak dicakap dengan direct, tapi berdasarkan ayat itu, ayah kita tafta'na, tazkur. Ayah kita tak berhenti-berhenti lah. Menunjukkan bahawa sebelum cerita Bunyamin hilang dan ayah dia kata, teringat kat Yusuf. Maksudnya sebelum-sebelum ni pun, perkataan teringat kat Yusuf tu dah muncul banyak kali. Mungkin pada hari raya, tiba-tiba dia kata, oi, ada 11 orang hari ni, no. Allah, tak cukup quorum seorang. Ayah dia sebut itu lebih kurang. Anak-anak faham lah, seorang tu adalah Yusuf. Tiba-tiba dapat cucu seorang. Maka dia pun kata, oi, ada cucu seorang lagi, alhamdulillah. Agak-agak ayah cucu ada berapa dah? Entah ada 12 dah. Dia pun kira cucu ada 10 dah, main 12. Okey, anak Yusuf lah kot. Tuan-tuan, tu perkataan yang Yaqub sebut sebelum itu lagi. Dan mereka kata, oi, ayah kata ni, tak henti-henti sebut pasal Yusuf. Dan aku bersumpah bahawa ayah kita tak akan berhenti lepas ni pun. Duk ulang-ulang lagi lah pasal Yusuf tu. Tengok gaya ayah kita ni, lepas ni dia duk ulang Yusuf tu lagi banyak kali. Allah tafta'u tazkuru Yusuf. Demi Allah, ayah tak berhenti-berhenti mengenangkan Yusuf. Hatta sehinggalah takunu haradan. Sehingga ayah akan kena penyakit yang teruk. Sekarang ayah baru katarak mata ya. Mata dia baru sakit ya. Gaya ayah terkenal Yusuf ni dengan kata Bunyamin pula hilang, teringat Yusuf balik. Allah, aku rasa ayah akan terus terkenalkan sampai ayah lagi teruk sakit dia. Ataupun takuna minal halikin. Ayah akan jadi orang yang binasa. Ayah akan jadi orang lagi nyanyok macam tu, tiba-tiba gila boleh jadi. Macam-macam ayah boleh jadi lepas ni. Qala, Yaqub dengar. Yaqub dengar ahli keluarga dia cakap macam tu. Qala, Yaqub jawab, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku hanya mengadu. Apa yang aku buat? Menangis banyak-banyak ni sebab apa? Aku hanya mengadu. Bathi wa huzni. Mengadu susah dan sedih aku. Ila Allah. Mengadu kepada Allah. Menangisnya banyak-banyak ini adalah mengadunya aku kepada Allah. Wa a'lamu minallah ma la ta'lamun. Aku mengetahui sesuatu dari Allah. Sesuatu yang kalian tak tahu. Yang kalian nampak adalah aku menangis. Kalian sangka aku menangis sebab mungkin teringat Yusuf. Korang sangka macam tu. No.
Aku menangis banyak sebab aku mengadu susah aku kepada Allah dan aku mengadu sedih aku kepada Allah. Aku tahu something yang korang tak tahu daripada Allah. Tuan beritahu saya. Aku tahu sesuatu daripada Allah yang korang tak tahu tentang benda tu. Bagi tahu saya, Ustaz. Apa dia yang Yakub tahu yang anak dia tak tahu? Nabi Yusuf, Nabi Rasul. Nabi Yusuf itu Nabi. Dia tahu, anak-anak lain tak tahu. Mungkin ada jawapan lain? Dia tahu Yusuf hidup lagi. Hidup. Macam mana dia tahu Yusuf hidup lagi? Sebab dia tahu daripada Allah kan. Dia cakap Wahyu. dia baru mengetahui daripada Allah. Mana Allah memberitahu dia lah. Itu sangkaan tuan-tuan lah bahawa Allah bagi tahu Yakub, anak hang hidup lagi. Itu sangkaan tuan-tuan lah. Teks tak bagi tahu. Okey, apa lagi? Apa yang Yakub tahu tentang ini yang anak dia tak tahu? Mereka akan Baju dia ya. Zat, Abang Ahmad, Abang Subri. Mereka akan sujud kepada Yusuf satu masa nanti. Terima kasih. Yakub tahu bahawa bulan, bintang, 11 bintang, bulan dan matahari sujud kepada Yusuf. Benda tu tak berlaku lagi. Yakub tahu mimpi tu semenjak Yusuf kecil dulu lagi. Bahawa dia, Yakub, mak Yusuf ataupun mak saudara Yusuf dan juga sebelah adik-beradik Yusuf ni, mereka akan sujud pada Yusuf. Mimpi tu sekarang telah kelima dah, tak berlaku lagi. Oleh sebab mimpi tu tak berlaku lagi dan dia tahu mimpi Yakub, mimpi Yusuf selaku Nabi, dan dia tahu bahawa janji Allah yang sebegitu tidak akan dimungkiri. Sebab itu dia yakin Yusuf masih hidup. Bukan setakat Yusuf, oleh kerana 11 bintang akan sujud kepada Yusuf, dia tahu bahawa Bunyamin masih hidup. Dia tahu kata Rubil masih hidup. Dia tahu kata Rubil dan Bunyamin, apapun yang berlaku kepada mereka sekarang, at the end mereka akan sujud kepada Yusuf balik. Senang cerita kata, story ini is a happy ending for sure. Guarantee happy ending. Oleh sebab sekarang belum lagi happy ending, maka Yakub tahu sesuatu daripada Allah yang korang semua tak tahu. Soalannya, bila nak happy ending ni? Bila nak habis ni? Dia lebih kurang tuan-tuan. Tuan-tuan tengok Endgame lah. Tuan-tuan tengok Infinity War. Habis lah cerita tu. Tengok kita kalah. Cerita habis lah. Lah. Awak cerita dia bukan happy ending. Padahal kita tahu cerita ni at least kita menang. Mesti ada something. Terasa kat situ lah. Konsep sama macam tuan-tuan tengok Revenge of the Sith. Star Wars. Star Wars episode last dah. Revenge of the Sith. At the end cerita tersebut, Jedi kalah ramai-ramai. Tuan-tuan pun kata, takkan cerita dah habis macam ni. Padahal patutnya orang baik nak menang. Tuan-tuan, tension. Kita tahu kata cerita ni kita akan menang, tapi nampak macam tak ada gaya nak menang ni pun. Tension. Itu apa berlaku kat Yakub. Allah nak susun macam mana lagi ni, street plot cerita ni macam mana ni, tak nampak gaya pun. Aku tahu sesuatu daripada Allah yang korang tak tahu. Aku tua dah. Boleh mati anytime. Bila aku nak sujud pada Yusufnya? Dia teringat benda tu. Dia menangis banyak kerana dia mengadu susah dia kepada Allah dan dia mengadu sedih dia kepada Allah. Dia tahu sesuatu daripada Allah yang anak-anak dia tak tahu. Maka sekarang kita kembali kepada soalan awal tadi. Bila marah sangat nak kena buat apa? Satu, duduk jauh-jauh, berpaling. Nombor dua, nombor dua. Sabar. Diam. Sabar, diam tu betul lah tu. Cuma saya tak mahu benda tu daripada hari ni. Yakub ajar apa nombor dua? Berpaling, duduk jauh-jauh. Nombor dua? Mengadu pada Allah. Mengadu kepada Allah. Tuan tengok sini. Kita bergaduh dengan isteri kita. Kita pun kata, give me time. Give me space, give me time. Kita pun masuk bilik anak kita, tidur kat orang tamu ke apa-apa. Tuan jangan terus tidur, pergi ambil uduk Zat, pergi duduk atas katil tu, pergi nangis Zat. Pergi sujud Zat. Tuan bila tuan tension, tuan marah, tuan sedih ni. Kalau tuan tension, marah, sedih, lepas tu semayang. Semayang itu akan jadi semayang yang paling nikmat lah kepada tuan. Saya sangat yakin. Kalau tuan sedih, marah, tension, buntu, tak ada apa lah tuan. Lepas tu tuan semayang 2 rakaat yang sunat tuan buat tu akan jadi solat yang paling menarik dari hidup tuan. Waktu tu tuan tahu, sadarnya tuan menangis, hingis bergerak.
Dan saya tahu sebahagian tuan-tuan pernah ada pengalaman itu. Itulah bagi saya lah secara peribadi, solat itulah solat yang paling syok sekali. Apabila terutama sekali kita yang lelaki ni, kononnya ego tinggi, di saat kita letak kepala kita dekat lantai yang paling bawah, menangis macam budak kecil sebut cakap dengan Allah Ta'ala, itu adalah mengadu yang paling best sekali. Point dia kat sini tuan-tuan. Bagi tuan-tuan, saya dalam bab menangis kepada Allah Ta'ala ni, masa sekolah dulu saya buat dan puas. Bila besar-besar ni hati keras sikit. Satu jarang-jarang berlaku. Kalau berlaku pun, dia tak seseronok zaman saya sekolah dulu. Hati hitam sikit kan. Tapi point dia kat sini adalah, bila kita marah, satu duduk jauh-jauh, kemudian kita pergi mengadu, bukan dekat dinding, bukan dekat komputer, bukan dekat kawan, bukan dekat kedai kopi, tapi mengadu dekat Allah. Itu apa Allah ajar. Esok fasabrun jamil. Esok kita sabar sebaik-baiknya. Kita akan sarapan pagi dengan anak-anak kita balik. Kita akan sarapan pagi dengan isteri kita balik. Sebab semalam dah tak jumpa. Mungkin 2 malam lah kot kalau kita ni ego lebih sikit. Kemudian lepas tu everything going to be okay balik. Tak masalah. Sebab itu duduk jauh-jauh. Kemudian mengadu dekat Allah Ta'ala. Itu benda yang Allah ajar dalam kes bila kita tension dengan satu orang, bila kita sedih. Ya Baniyah, wahai anak-anak aku. Cerita bahagian ini sama ada dia terus cakap ataupun sehari 2 hari lepas tu dia pun cakap dekat anak-anaknya. Ya Baniyah, wahai anak-anak sekalian, mai Ustaz. Izhabu. Sekarang ayah nak suruh korang pergi. Pergi. Fatahassasu. Kemudian korang pergi siasat. Tapi siasat tersebut hassasu. Hassasu ni maksudnya macam spy sikit lah. Bukannya korang ambil pensel, korang ambil pen. Korang ada dengar tak pasal adik aku Bunyamin? Okey, ambil nama Ustaz. Tuan-tuan, itu bukan siasat yang dimaksudkan. Hassasu maksudnya siasat secara santai-santai. Siasat secara senyap-senyap. Jangan tunjuk sangat korang tengah siasat. Siasat secara macam polis siasat lah. Polis siasat, dia macam spy siasat. Bukannya dia tunjuk terang-terang, dia sedang menyiasat. Maka Allah beritahu kata, Yaqub sebut ke anak dia, anak aku 9 orang, izhabu, pergi. Fahassasu. Kemudian kau siasatlah secara santai-santai. Jangan tunjuk sangat ke orang, kata korang tengah duduk siasat. Siasat apa? Fatahassasu min Yusuf. Carilah berita tentang Yusuf. Wa akhihi. Dan juga adik dia. Wala ta'asu min rauhillah. Kalian usahlah berputus asa daripada kasih sayang Allah. Innahu la yas'asu min rauhillah. Tidaklah ada orang yang berputus asa dari rauh Allah, kasih sayang Allah, illal qaumil kafirun, melainkan golongan yang ingkar sahaja. So kita bukan golongan ingkar. Korang adalah anak-anak Nabi. Sekarang Nabi kalian, ayah kalian beritahu, jangan putus asa daripada kasih sayang Allah. Sebab Bunyamin pula. Rubin, dia telah pun buntu. Pesan balik dekat Rubin, jangan putus asa daripada kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah itu hanya orang ingkar akan berputus asa. Rubin, dia tak ingkar. Bagi tahu kat dia, jangan putus asa. Pergi cari berita. Pergi cari siasat berita. Tentang Yusuf dan tentang adik dia. Maka tuan-tuan, saya tanya tuan-tuan, nak siasat berita tentang Yusuf dan Bunyamin? Pasal apa tak siasat berita tentang Rubin? Pasal apa tak siasat? Dia tahu Rubil kan selamat. Bukan setakat dia tahu, 9 orang tu pun tahu nak cari Rubil kat mana. So Rubil tak payah pergi cari lah. Tak payah pergi siasat lah. Korang hanya pergi jumpa Rubil, bagi tahu ayah dengan kau okey, ayah bagi kau balik. Cuma ayah pesan, jom kita pergi cari berita. Adik kita makan cukup tak? Penjara mana dia masuk? Kau kena hukuman gantung ke apa ke? Cari berita Ustaz. Pasal adik kita tu. Satu. Tapi ayah dia kata cari berita tentang Yusuf dan tentang Bunyamin. Tuan-tuan, mereka nak cari berita tentang Bunyamin. Nak mula macam mana? Pergi baliklah ke Mesir. Step 1, pergi balik Mesir. Itu step 1. After that, start from there lah. Cari balik, start from there. Saya rasa yang tu tuan-tuan pun tahu. Soalan, nak cari berita pasal Yusuf, nak mula macam mana?
kesimpulan nak cari berita pasal Yusuf, tak tahu nak mula kat mana. Akhirnya tuan-tuan, mereka hanya boleh cari berita tentang Yusuf, tapi mereka tak boleh cari berita tentang Bunyamin. Wallahu alam. Ada soalan setakat sekarang? Ada soalan setakat sekarang? Kak Nur Cahaya daripada Facebook. Walaupun Nabi Yaakob tahu happy ending, kenapa beliau masih bersedih? Saya dah sebut tadi, beliau masih bersedih kerana ianya happy ending tapi kelihatan seperti happy ending tu lambat lagi nak berlaku. Kita sakit dah pun. Kita tension dah pun. Hero kita pakat sakit dah pun. Tapi nampak saya happy ending tu belum lagi berlaku. Sebab tu dah sedih. Lebih kurang macam ni lah. Lebih kurang macam ni ya. Bayangkan macam ni ya. Saya sokong Barisan Nasional. Saya tahu kata Barisan Nasional akan perintah semula Malaysia ni. Itu happy ending lah bagi saya. Tapi tuan-tuan, kalau pilihan raya kecil Barisan Nasional kalah, sedih tak? Sedih lah, takkan tak sedih. Pilihan raya lepas Barisan Nasional kalah, sedih tak? Sedih lah, apa siapa tak sedih? Tapi happy ending, tahu kan happy ending? Memanglah tahu happy ending, tapi klimat-klimat yang awal ni bila kita kalah, tension lah juga. Kenapa Nabi Yaakob tetap sedih padahal dia tahu cerita ini akan berakhir dengan happy ending? Itu sebabnya. Terima kasih. Ada soalan lain tuan-tuan? Tak ada soalan lain. Sekarang tuan-tuan, sebulan, 2 bulan, seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun, 3 tahun berlalu. Lepas berlalu, cari berita pasal Bunyamin, tak ada berita. Tahu kata dia masuk penjara. Penjara mana tak tahu. Tak ada siapa pun nak cerita pasal Bunyamin. Mereka tak ada berita tentang Bunyamin. Cari berita pasal Yusuf, lagilah tak tahu nak mula kat mana. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun berlalu. Lepas berlalu, saya tak tanya tuan-tuan, ada sebab tak untuk abang-abang dia 10 orang termasuk Rubil datang ke Mesir semula? Ini bukan lepas seminggu 2 minggu 5-6 tahun lepas tu. Mereka dah tak tahu nak cari berita dah pasal Bunyamin. Ada keperluan tak abang-abang Yusuf datang semula ke Mesir? Jawab. Nak tukar barang lagi ke? Nak beli barang lagi lah. Nak beli barang. Agak-agak akak lah. Lepas tahun barang habis. Dia pergi beli tak dekat Mesir? Lepas tahun barang habis. Beli tak kat Mesir? Maksud apa tak Kak Zarina? Takut. Sebab takut. Sebab malu. Sebab macam-macam. Poin dia kat sini tuan-tuan. Barang tersebut akan habis. Bila habis? Let's say setahun habis. Lepas tahun barang mereka habis. Dah lah bukan setakat barang mereka habis. Mereka pula ada makan modal sebab nak pergi Mesir cari berita adik dia. Makan modal semua benda tu kan. Maka hidup mereka lagi tertekan. Bila lagi tertekan barang habis. Bila barang habis, bawa duit nak pergi beli. Beli kat mana? Nak beli kat Mesir macam... Kalau beli kat Mesir ni rasa macam Yusuf, macam Al-Aziz takkan jual. Pergi beli kat tempat lain lah. Ingat tuan-tuan, beli kat tempat lain, telah kita discuss pada kelas yang lalu. Kat tempat lain ni mereka tak layan tetamu baik. Mesir, Yusuf layan tetamu baik. Mesir, mereka sempurnakan sukatan. Mereka tak tipu, mereka tak naikkan harga, mereka tak ambil kesempatan. Tempat lain mereka ambil kesempatan. Mereka kita beli sekilo, mereka bagi 900 gram saja. Mereka naik harga tempat lain. Beli daripada Mesir, ikut orang tengah, ambil komisen. Maksudnya, untuk stok-stok berikutnya, abang-abang ini terpaksa keluarkan modal yang lebih untuk barang yang sedikit. Tak sama macam beli dekat Mesir. Sekarang tuan-tuan, duit tinggal 1,000. Nak beli kat orang tengah minta 1,500. Dia ada 1,000 ya. Nak beli dekat supplier yang lain jual 3,000. Alamak, dia ada 1,000 lah. Kita pun tanya dekat supplier nombor 2. Dia ada 1,000 boleh jual tak? Tak ada 3,000, tak usah sembang. Allah bagi yang sikit. No. Aku nak 3,000. Setakat 1,000 ambil cari tempat lain. Maka tuan-tuan, nak cari kat supplier nombor 2, tak boleh jual, modal tak cukup. Tak boleh beli, modal tak cukup. Beli kat supplier nombor 3, tak mau jual sebab modal tak cukup. Mereka ambil kesempatan. Nak beli kat orang tengah, modal tak cukup. So tuan-tuan, nak beli kat mana lagi? Perut lapar. Dekat Mesir lah juga. Akhirnya buat macam mana? Akhirnya tebalkan je lah muka. Pergi juga kat Mesir. Terima kasih Kak Noli. Akhirnya tebal muka, mai
Masuklah bahagian baru cerita hari ini tuan-tuan. Taubat abang-abang Yusuf. Taubat abang-abang Yusuf. So tuan-tuan, kita pun fahamlah abang-abang Yusuf terpaksa datang Mesir balik 5-6 tahun kemudian. Falamma dakhulu alaih. Datang Mesir sekali lagi nak beli barang, masuk menghadap Al-Aziz Mesir. Ketika mereka masuk menghadap Al-Aziz Mesir, qalu, mereka pun kata, ya ayuhal aziz, YB, apa khabar YB? Tan Sri kot sekarang tu. Tan Sri, apa khabar Tan Sri? Massanna wa ahlana dur. Kami dan keluarga kami, dur. Dah mudarat sangatlah. Dur, kita sebut mudarat. Dah menderita sangatlah. Kami dan keluarga kami dah menderita sangat dah YB. Sebab tu kami datang juga ni. Wajibna bibida'ati muzjah. Dan kami datang ni bawa barang tukaran. Tapi barang tukaran kami tu muzjat. Tak ternilai sangatlah. Kami bawa pasu pecah. Kami bawa straw. Kami bawa duit shilling 5 sen. Kami bawa barang-barang yang tak berapa nak bernilai. Tuan-tuan, pasal barang tak bernilai mereka bawa, kita boleh bayang bahawa keluarga ini dah jatuh miskin. Sebab barang-barang bernilai mereka dah beli stok daripada tempat lain dengan harga yang mahal. Hingga kan yang mereka ada cuma barang-barang tak bernilai. Ringkas kata, keluarga Yaakob termasuk 10 orang ni jatuh miskin. Duit mereka dah habis beli stok kat tempat lain. Mereka pun kata terpaksa datang Mesir. Mereka datang Mesir, wahai YB, keluarga kami dah menderita teruk. Kami nak beli kat tempat lain, tak ada siapa nak jual. Kalau nak jual pun mereka cah harga mahal. Kami datang nak beli pada Mesir. Kami bawa lah duit sikit. Tapi barang tukaran kami ni tak adalah nilai terang mana. Kalau kira-kira semua besi buruk kami bawa ni RM1,000. Kira-kira besi buruk kami bawa ni RM1,000 je YB. So, oleh sebab kami bawa RM1,000 tersebut, nak minta something lah YB. Nak minta apa? Tuan-tuan tengok apa mereka minta. Fa'aufi lana kail. Boleh tak tuanku sempurna, tuanku pula, Tan Sri sempurnakan sukatan kami? Sempurnakan sukatan kami maksudnya, YB, harga dia masih harga sama kan? Harga dia tak naik kan? YB jual kat kami sama macam hak dulu kan? Tu nama dia fa'aufa lana kail. Sempurnakan sukatan untuk kami. Lepas tu YB, wa tasaddaq alaina. Boleh tak tuan YB sedekah lebih sikit? Duit kami besi buruk ni RM1,000 je. Boleh tak sedekah lebih sikit? Bagilah barang RM2,000 kat kami. Boleh tak YB? Boleh, saya pun kurih ni. Kami anak-anak ramai. YB, penuhkan sukatan dan sedekahlah lebih sikit YB. Tuan-tuan, dah sampai tahap minta sedekah. Itu tahap teruknya keluarga itu punya ekonomi jatuh. Pertama, terpaksa beli dengan barang yang nilai yang murah. Yang kedua, dahlah bayar sikit. Minta sedekah, minta over pula tu. Dan ayat penutup tu adalah ayat biasa orang yang minta sedekah, tuan-tuan. Innallah yajzil mutasaddiqin. Allah beri ganjaran buat orang-orang yang sedekah. YB kan nak masuk syurga kan YB kan? Sedekah sikit, please, please, please. Apa yang Yusuf jawab? Yusuf tengok abang-abang dia datang, kuih dah. Yusuf tengok keluarga dia mudarat. Maka apa Yusuf cakap? Qala, hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi iz antum jahilun? Oh, nak minta sedekah. Oh, nak beli barang. Keluarga mudarat. Duit sikit. Nak minta kita bagi sukatan penuh. Nak minta sedekah lebih sikit. Hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi? Korang sedar tak apa yang korang dah buat selama ni kepada Yusuf dan adik dia? Korang sedar tak? Iz antum jahilun. Waktu korang tak guna akal dulu. Jahil dulu. Sebab sekarang nampak gaya tak apa jahil lah. Dulu korang jahil. Korang tahu tak apa korang buat kat Yusuf dan adik dia? Sebab cara hamba bercakap hari ni tak berapa jahil lah. Korang tahu sempurnakan sukatan tak jahil. Korang tahu bagi sedekah lebih sikit tak jahil. Korang tahu bahawa kalau bagi sedekah lebih sikit, Tuhan balas balik. Nampak gaya korang tak jahil dah sekarang. Oleh sebab sekarang dah makin bijak, sekarang dah tak jahil dah. Korang tahu tak apa korang buat kat Yusuf dan adik dulu? Waktu korang jahil dulu? Ceritanya adalah cerita nak beli bekalan. Tiba-tiba YB tu cakap pasal Yusuf. Sekarang tuan bagi tahu saya pasal Yusuf.
Apa yang mereka buat kat Yusuf, siapa yang tahu? 10 orang tu tahu. Siapa yang tahu apa mereka buat kat Yusuf? 10 orang tu tahu. Bagi tahu saya. Mereka buat tu maksudnya mereka buang dalam telaga. Mereka jual dekat rombongan musafir. Cerita tu mereka buat darah palsu. Tu tak bagi tahu saya. Siapa yang tahu kisah tu? 10 orang tu tahu. Bunyamin tahu tak cerita itu pada sudut pandang mereka? Bunyamin tahu tak? Tak tahu. Ini baby. Sebab Bunyamin tak tahu sebab dia baby masa tu. Baby. So Bunyamin tak tahu cerita tu. Yakub tahu tak ayah dia apa? Yakub tahu tak? Tak buang Maksudnya tak. Tak tahu. Yakub juga tak tahu. Yang Yakub tahu darah ni palsu, baju ni palsu. Itu je. Yakub tak tahu buang telaga. Yakub tak tahu jual dekat musafir. Yang tu Yakub tak tahu. Sekarang siapa tahu? 10 orang ni tahu. Siapa lagi tahu? Yusuf sendiri. Jawapannya mereka tengok kanan kiri. Aku tak cerita. Kau tak cerita. 10 orang kita semua ada kat sini. Siapa lagi tahu cerita kita buat kat Yusuf? Ada seorang lagi tahu apa kita buat kat Yusuf. Iaitu Yusuf sendiri. Maka dia pun berfikir, macam mana YB ni tahu? So tuan-tuan, lepas dia berfikir, macam mana YB ni tahu? Tak ada siapa yang boleh bagi tahu. Melainkan ada satu orang lagi boleh bagi tahu, iaitu Yusuf. Bila mereka tengok YB tu atas bawah, tuan-tuan tengok statement mereka apa kepada YB tersebut. Perkataan mereka kepada YB tersebut sangat indah. Mereka pun siapa? A'innaka la anta Yusuf? Adakah sebenarnya engkau ni Yusuf? Tuan-tuan, jom kita pergi satu-satu. Tuan-tuan tengok dalam bahasa Melayu terjemah macam mana. Pertama dia sebut A. A itu maksudnya adakah. Singkatan adakah. A yang pertama adakah. Inna, sesungguhnya. Ka, kamu. La, entah-entah. Jangan-jangan. Betul ke? Anta, sekali lagi engkau. Yusuf. Itu terjemah literal. Adakah, sesungguhnya, engkau, pastilah, engkau, Yusuf. Itu kalau terjemah seketir-seketir. Dalam bahasa Melayu harian, tuan-tuan, bunyi dia lebih kurang macam ni. Engkau ni, entah-entah engkau ni. Engkau ni, tuan-tuan sedar tak dia sebut engkau tu 2 kali. Innaka, ka, engkau sekali. Anta, 2 kali sebut engkau. Maksudnya dia bercakap lebih kurang, entah-entah engkau ni. Ni engkau, Yusuf Kau Yusuf Itulah apa berlaku kat dia orang. A'innaka la anta Yusuf? Entah-entah kau ni Yusuf kot. Yusuf ni. Lah handsome. Yusuf ni. Betul lah kulit dia cerah macam kulit kita. Ini bukan orang Qibti ni. Orang Bani Israel ni. Yusuf ke ni? YB ni Yusuf ke? Betul ke Yusuf ke ni? Maka tentang mereka mula terdangka bahawa itu Yusuf. Qala, Yusuf pun jawab. Ana Yusuf. Yes. Betul? Aku lah Yusuf. Wahaza, dan ini akhi, adikku. Bila dia sebut haza, tuan-tuan, ini maksudnya dekat. Dia tak sebut huna. Tu Yusuf. Tu Bunyamin. Dia tak sebut macam tu. Dia sebut haza, ini. Maksudnya dia bawa adik dia mai dekat. Dia pegang adik dia. Haza, ini. Dia tunjuk dekat. Haza akhi, dan ini adik aku. Qad mannallahu alaina. Allah betul-betul melembut, bermurah hati kepada kami. Allah bagi banyak sungguh kepada kami. Kami itu Yusuf dan juga Bunyamin. Wa innahu man yattaqi wa yasbir. Sesungguhnya sesiapa yang takwa dan sabar. Siapa takwa? Yusuf dan Bunyamin takwa. Siapa sabar? Yusuf dan Bunyamin sabar. Bunyamin sabar apa? Bunyamin sabar, tak bagi tahu. Dia dituduh mencuri dan dia senyap. Dia sabar. Dia takwa. Dia jaga batasan. Dia play along. Dia sabar dan dia takwa. Bunyamin. Dia duduk 5 tahun, 6 tahun dengan Yusuf. Dia tak merungut pun. Nak balik jumpa ayah ke apa kan. No, dia sabar. Dia tahu all this according to plan. Of course, kalau Bunyamin begitu, Yusuf memanglah takwa dan sabar. Tak perlu petikai lagi. Innahu man yattaqi wa yasbir. Sesiapa takwa dan sabar. Fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Allah takkan sia-siakan ganjaran buat orang yang keep improving. Orang yang menambah baik.
Ganjaran untuk orang muhsin tetap akan datang. Tak datang sekarang, datang esok. Tak datang esok, masa depan for sure. Orang muhsin mesti akan dapat ganjaran. Allah tak akan persia-siakan ganjaran orang muhsin. Qalu, mereka pun sebut, Tallah. Demi Allah. Sekali lagi tuan-tuan, strong punya sumpah. Tallah. Demi Allah. Laqad atharakallahu alaina. Betul lah. Allah telah melebihkan engkau Yusuf ke atas kami. Wa in kunna la khati'in. Benarlah kami sememangnya orang yang salah. Kami betul-betul salah selama ni. Mereka mengaku mereka salah dengan apa saja yang mereka buat kepada adik mereka Bunyamin, Yusuf, dan of course juga kepada Bunyamin. Qala, Yusuf pun cakap dengan statement yang cukup besar. La tasriba alaikumul yaum. Hari ni la tasrib. Tasrib maksudnya kita tak akan ungkit dah tafriq. Tasrib maksudnya kita tak akan buat peristiwa ini diingat semula. Kita betul-betul forgive and forget. Itu tasrib. Tasrib maksudnya forgive and forget. Dimaafkan dan kita move on. Macam benda tu tak pernah berlaku. La tasriba alaikum al-yawm. Hari ini tidak ada sebarang cercaan kepada kalian. Yaghfirullahu lakum. Semoga Allah ampunkan kalian. Wa huwa arhamur rahimin. Allah yang paling penyayang di kalangan setiap yang menyayangi. Sekarang tuan-tuan, dua benda. Satu, la tasrib. Tidak ada cercaan ingatan langsung untuk kalian. Forgive and forget. Apa maksud forgive and forget? Tasrib. Maksudnya, sekarang kita maafkan. Beritahu saya tuan-tuan. Agak-agak tuan-tuan lah, lepas 5 tahun, agak-agak ada tak adik-beradik ni bergaduh balik? Isu apa-apa lah. Agak-agak lepas 5 tahun ada tak bergaduh balik? Sikit-sikit. Ada tak agak-agak adik-beradik? Ada. Ada punya adik-beradik. Memang lepas 5 tahun, 6 tahun, ada lah sedikit berbalah. Tuan-tuan, selalunya kita dengan adik-beradik bila bergaduh, apa kita buat? Kita ungkit. Selalunya kita dengan adik-beradik, bila bergaduh, kita akan ungkit. Yusuf kata, la tasrif alaikum. Aku tak akan guna benda yang korang buat kat aku, buang telaga berbagai 10 tahun, 20 tahun, 40 tahun aku dalam buangan berbagai tu, aku tak akan tasrif. Aku tak akan ungkit balik at any point of the time. Aku tak akan guna point itu untuk buat korang rasa down balik. Sampai bila-bila. Aku tak akan guna point itu balik. Tuan-tuan, itu besarnya hati Yusuf. Tak ungkit dah. Dia lebih kurang macam Anwar Ibrahim kat lah. Dia tak pernah ungkit mata dan lebam kepada Mahathir. Tak ada ungkit kan. Luka kecil. Luka kecil. Konsepnya samalah. Besar hati sangat-sangat sampai tak pernah ungkit langsung. Luka kecil. Dia beritahu kata, tak apa. La tasrif alaikum. Itu satu. Ini betul-betul forgive and forget. Satu. Yang keduanya dia sebut, yaghfirullahu lakum. Semoga Allah ampunkan kalian. Soalan saya tuan-tuan, abang-abang Yusuf ni salah dengan siapa? Abang-abang Yusuf salah dengan Yusuf. Abang-abang Yusuf salah dengan Yusuf. Kenapakah Yusuf kata, moga-moga Allah ampunkan kalian? Abang-abang dia semayang. Abang-abang dia puasa, zakat, haji. Abang-abang dia baik dengan Allah Ta'ala. Abang-abang dia cuma buat perangai dengan Yusuf. Kenapa Yusuf kata, semoga-moga Allah ampunkan kalian? Yusuf dia telah memaafkan. Tetapi dia belum tentu Allah memaafkan dia. So dia kena minta maaf dengan Allah. Alright. Yusuf maafkan, Allah belum tentu maafkan. Soalan saya, Yusuf maafkan salah apa? Salah sekian, buang dalam telaga, apa bagai jual adik. Yusuf maafkan kesalahan tu. Sebab kesalahan tu adalah kesalahan manusia dengan manusia. Abang-abang dia buat salah dengan Yusuf. Salah manusia dengan manusia. Bila salah manusia dengan manusia, settle manusia dengan manusia. Soalan dia, pasal Pak Yusuf sebut, moga Allah maafkan kalian. Apa abang-abang dia buat salah dengan Allah? Sumpah mereka. Sumpah. Mereka tak nafi sumpah. Mereka tak sumpah nak jaga Yusuf. Mereka sumpah nak jaga Bunyamin. Dan mereka memang jaga Bunyamin sehabis mungkin. Mereka tak nafi sumpah. Apa salah mereka dengan Allah? Bohong pada ayah dia. Bohong. Bohong ayah, salah dengan ayah. Dia minta maaf dengan ayah, settle lah. Bukankah kalau
kita dengan manusia dah maafkan kita, tapi kita belum tentu tahu Allah maaf ke tidak atas kesalahan kita dengan Yusuf tu. So kita kena juga minta maaf dengan Allah. Maksud Kak Norli adalah bila kita salah dengan manusia, salahnya kita dengan manusia juga bermaksud kita ada buat salah dengan Allah. Itu maksud Kak Norli Ya. Ya. Bermaksud Kak Norli, kalau kita minta maaf dengan manusia dan manusia itu maafkan atas kesalahan yang sama, belum tentu Allah maafkan. Betul ya Kak Norli? Ya, betul Ustaz. Tuan-tuan yang lain setuju dengan cara faham Kak Norli tersebut? Setuju. Maka tuan-tuan, bahagian ini kita KIV sekejap sebab kelas depan ada bahagian yang ayah mereka cakap pula tentang isu yang hampir sama. Bahagian ayah dia cakap esok, kita akan bahas balik kenapa tiba-tiba kena minta maaf kepada Allah padahal salahnya adalah sesama manusia. Maka tuan-tuan, what's happen next? Next, Bunyamin dan juga Yusuf pun berbaik-baik dengan abang-abang dia, mai peluk, mai cium balik, mai sembang balik. Lepas tu, bila sembang tu tanya, ayah apa khabar? Oh, ayah buta lah, dia ada keterek mata dia. Ya ke? Abang Kak Long apa? Kak Long pula. Kak Cik apa khabar Kak Cik? Oh, Kak Cik nama dia Dinah. Dinah sekarang duk jaga sekian. Dinah pun kahwin dah tadi. Ya ke Dinah kahwin dah? Dinah abang Kak Hang tu kahwin dah. Mak kita macam mana mak kita? Mak kita ada 3 orang lagi. Mak saya mati dah. Ada 3 mak lagi. Mak 3 lagi apa khabar? Oh, mak 3 tu sekian. Cucu ada berapa dah sekarang? Cucu ada sekian. Tuan-tuan, mereka pun mula berbaik-baik. Mereka mula bercerita. Lepas bercerita, oh, by the way, ayah hidup lagi. Ayah sekarang kuih kering. Ayah sekarang mata buta. Ayah teriak ke hang. Satu family kita pun pakat sakit tadi. Pakat menderita tadi. Maka tuan-tuan, what's next? Kita jumpa minggu depan. Wallahu alam. Telah kita habis kat sini. Ada soalan tuan-tuan? Tak ada soalan? Alright, dekat Facebook pun tak ada soalan. Maka tuan-tuan, saya buat sedikit pengumuman. Baik tuan-tuan, saya galakkan tuan-tuan untuk ikut Telegram Ajibra. Senang sahaja, klik dekat link yang ada dekat Facebook tersebut. Ataupun tuan-tuan klik sahaja dekat Zoom, dekat Telegram, cari Usrah Ajibra. Usrah ni U-S-R-O-H. Usrah Ajibra. Sebab ada banyak maklumat tentang program-program Ajibra dekat sana. So tuan-tuan, kita habiskan kisah Nabi Yusuf pada 2 minggu akan datang. 25 November, kita habiskan takwilan Yusuf dan kisah Yusuf akan kita habiskan pada kelas yang ke-6 akan datang. InsyaAllah, jangan lupa esok pagi kita ada tadabbur kontot 8:30 pagi macam biasa, insya-Allah. Terima kasih tuan-tuan, terima kasih. Siapa nak infak? Kau yang tertera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Sama-sama.